Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kelas pendidikan Islam tahun 3 pada kali ini, Ustazah akan mengajar bidang sirah unit 2 iaitu meneladani sifat tabligh. Dalam video ini, Ustazah akan menerangkan tentang maksud sifat tabligh, hadis Nabi Muhammad tentang seruan menyampaikan ajaran Islam, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad serta kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Sifat tabligh ini merupakan salah satu daripada sifat wajib bagi Nabi. Isi pelajaran pertama kita pada kali ini adalah apakah yang dimaksudkan dengan sifat tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Para Nabi menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Bagi mendalami tentang tajuk sifat tabligh ini, Ustazah akan ceritakan tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun baginda menerima tentangan yang hebat daripada kaum musyrikin Mekah. Sebagai umat Islam, contohilah kegigihan Nabi Muhammad ini dalam berdakwah. Murid-murid boleh menyampaikan ajaran Islam kepada rakan-rakan. Contohnya, ajaklah rakan-rakan untuk menghormati guru-guru yang ada di sekolah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umatnya agar menyampaikan ajaran Islam seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi "Ballighu anni walau ayah", yang bermaksud sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, kita akan belajar tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah akan ceritakan beberapa kisah tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Kisah pertama iaitu bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah secara sulit. Setelah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memulakan dakwah kepada orang yang rapat dan terdekat dengan baginda. Beberapa orang yang terdekat dengan baginda telah menerima ajaran Islam, antaranya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan juga Zaid bin Harithah. Dalam menyampaikan dakwah secara sulit ini, Nabi Muhammad menghadapi beberapa cabaran. Antaranya, ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk bapa saudara baginda sendiri iaitu Abu Talib. Namun, Nabi Muhammad tetap amanah memikul tanggungjawab bertabligh. Baginda tidak berputus asa. Seterusnya, peristiwa di Bukit Safa. Bukit Safa mempunyai kisah sejarah Islam yang sangat penting kerana di sini bermulanya dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa menyeru supaya penduduk Mekah mentauhidkan Allah. Namun seruan baginda mendapat tentangan yang hebat, terutama daripada bapa saudaranya Abu Lahab. Setelah bermula dakwah secara terang-terangan ini, baginda dan keluarga sering dihina, dicaci dan dipulaukan oleh penduduk Mekah. Abu Lahab pula sering melakukan perkara yang menyakiti baginda. Namun baginda tetap sabar dan bertindak mengatur strategi dakwah yang lebih meluas. Seterusnya, kisah dakwah baginda ke Taif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang sangat sedih. Khadijah, isteri yang dicintai, dan Abu Talib, bapa saudara yang disayangi, telah meninggal dunia. Kekejaman dan penolakan kaum musyrikin Mekah pula semakin hebat. Maka Rasulullah bersama Zaid bin Harithah telah pergi keluar Mekah, iaitu ke Taif untuk berdakwah. Namun usaha baginda di sini tidak membuahkan hasil. Semua penduduk menolak dakwah baginda. Malahan baginda telah diusir dan dilempar dengan batu sehingga cedera dan berdarah. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak membalas perbuatan mereka dengan kekerasan.
Nabi Muhammad semakin kekal berdakwah. Selain berdakwah secara bersemuka, Nabi Muhammad juga berdakwah melalui penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada pemimpin-pemimpin negara. Namun cabarannya di sini, sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Umat Islam pula diancam dan diperangi. Namun Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwah. Baginda juga memperkukuhkan negara Islam Madinah. Akhir sekali, untuk tajuk ini kita akan mengetahui kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Antaranya, ajaran Islam tersebar luas. Seterusnya, semakin ramai masyarakat meninggalkan penyembahan berhala. Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan amalan jahiliyah seperti menilik nasib dapat dihapuskan. Sekian sahaja untuk kelas pada kali ini. Semoga kita dapat mencontohi sifat tabligh Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.